إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita rafahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah Taala, rezekikan kita dengan nikmat kesihatan, nikmat kehidupan, nikmat untuk beramal soleh, nikmat iman dan Islam, serta nikmat berada dalam bulan Ramadan Karim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala atas segala. Semoga Allah Taala jadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang sentiasa dipelihara nikmat kebaikan sehingga kita dapat gunakan semua nikmat ini untuk meraih redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita juga ucapkan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga hari kiamat. Juga dikasihi yang dimuliakan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, sahabat fadilah, terutama yang saya kenal kepada Fadil Ustaz Wali dan semua para asatidzah daripada Masjid Al-Hasanah Bangi dan juga para jemaah daripada sana dan di serata Malaysia. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira atas masa, atas peluang ini untuk kita sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sentiasa dipilih Allah menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang sentiasa mendapat taufik hidayah Allah daripada Al-Quran, insya-Allah. Dan semoga juga Allah kurniakan bagi diri kita dengan kemuliaan pada saat kita membaca, berusaha memahami serta beramal dengan Quran, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya mulakan, para jemaah semua boleh dengar suara saya jelas? Kalau yang boleh dengar, boleh type di bawah tu. Boleh type di bawah pada chat. Okey, jelas Ustaz ke? Ya. Kita boleh respon ya. Semua okey ya? Alhamdulillah okey Ustaz. Baik, pertama nak tanya semua sihat ya? Alhamdulillah ya. Saya doakan semoga semua haji-hajian diberi kesihatan, diberi keceriaan, bahagia dalam hidup, insya-Allah. Dan diberikan mudah-mudahan dengan kekuatan untuk terus istiqamah dalam amal, terutama dalam bulan Ramadan ni, diberikan juga dengan hidayah dan taufik berpanjangan dari Allah Ta'ala, insya-Allah. Semoga dilindungi juga Allah daripada penyakit COVID-19 dan semua wabak penyakit yang lainnya. Semoga ujian-ujian yang Allah timpakan bagi diri kita mengangkat kita menjadi hamba yang bersabar, bersyukur dan hamba yang bertakwa, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi bersama-sama pagi ini juga ada pelajar-pelajar saya daripada Darul Hafizin yang ada dalam bilik ini juga. Dan insya-Allah kita akan mentadabbur pada pagi ini beberapa ayat daripada surah Al-Qadar. Jadi kita ni dah insya-Allah dalam minggu ni akan ada nuzul Quran akan sebutan nuzul Quran. Jadi kita akan sedikit mentadabburi ayat-ayat berkenaan dengan ini. Dan antara yang saya nak fokuskan pada pagi ini adalah berkaitan surah Al-Qadar dahulu, ya, surah Al-Qadar. Baik, para jemaah dikasihi Allah Ta'ala boleh membuka surah Al-Qadar dalam Quran pada juzuk yang ke-30, surah yang ke-97, surah yakni selepas dari surah Al-Alaq, ya, selepas dari surah Al-Alaq. Selepasnya pula ada surah Al-Bayyinah, ya. Bawa turun Quran. Surah Al-Qadar. Sekali dengan itu dengan yang magnifying. Dia tak unmute.
Okey. Tak duduk macam tu bang. Punggung you kena bawah daripada. Ya. Ajar sekalian, boleh Saya mulakan insya-Allah surah Al-Qadar. Kita akan bacakan dulu surah ni dan kemudian kita akan tadabburi ayat ni. Sebab apa? Sebab dia ada perkaitan sangat rapat dengan kita. Terutama bila kita berada dalam bulan Ramadan dan kita sudah pun melangkah pada fasa yang kedua dalam bulan Ramadan, menghampiri kepada fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan. Masya-Allah, tabarakallah. Betapa Allah bagi rezeki bagi kita dengan nikmat berada bulan Ramadan ni. Alhamdulillah, masya-Allah. Pagi tadi saja saya sebelum keluar tahfiz, saya mendapat mesej daripada minta maaf yang bersama, boleh mohon untuk mute dah. Itu speaker dah. Boleh mute. Tak kan. Ya, minta maaf. Okey. InsyaAllah dah mute dah. Minta maaf sebab takut mengganggu hajah-hajah yang lain yang mana yang tak mute tu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi insya-Allah pagi ni kita akan tengok surah ni. Surah ni kenapa dia sangat rapat dengan kita dan satu rahmat yang besar daripada Allah Taala. Pagi tadi saja sebelum saya pergi tahfiz, saya dapat satu mesej. Satu mesej daripada orang yang tinggal dalam kampung saya sendiri. Saya memang duduk di kampung walaupun di Kuala Lumpur, tapi dia dipanggil tempat tu Kampung Sungai Salak di Gombak. Jadi kami, kalau saya masih sebut saya tinggal di kampung lah. Jadi jemaah sekalian, pagi tadi saya dapat mesej, pagi ni telah pun meninggal seorang daripada ahli karyah kita, Allahyarham Haji Harun. Allahu Akbar. Baru 3 hari lepas saya jumpa Haji Harun. Dekat surau. Saya salam dengan dia, walaupun maksudnya langgar SOP, tapi saya salam sebab sangat rapat dengan dia. Allahu Akbar. Baru saja saya sembang dengan dia, selalu dia pun selalu belanja saya, masya-Allah. Dia selalu buat baik. Dia selalu bagi makan dekat tahfiz kami, dekat kampung tu pun ada satu lagi tahfiz. Subhanallah, memang sangat orang yang sangat soleh, Setiap hari dia akan ada di surau, di masjid. Tapi pagi ni Allah jemput dia. Pagi ni Allah Taala wafatkan dia. Dia telah pergi meninggalkan dunia ini dalam bulan Ramadan. Masya-Allah. Semoga Allah merahmati dia. Semoga Allah Taala melindungi dia dan semoga Allah Taala jauhkan dari azab kubur dan jadikan dia orang-orang yang tenang dengan nikmat dalam alam barzakh. Jadi subhanallah, saya yakin jemaah sekalian juga ada di kalangan kenalan-kenalan kita yang dah meninggal dunia. Dah pergi dah. Pada waktu ni dia dah tak ada dah jemaah sekalian di dunia ni. Tapi alhamdulillah hari ni Allah bagi kita umur lagi. Allah bagi lagi kita kesihatan. Allah bagi kita hidup lagi pagi ni. Bernafas kita, subhanallah. Bernafas kita lagi, sihat kita lagi, boleh berjalan, boleh mendengar, boleh melihat, boleh bercakap. Allahu Akbar. Jadi nikmat ni sangat-sangat kita kena syukur pada Allah. Kita syukur pada Allah. Dan Allah firman, bila orang-orang bersyukur ni, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur padaku, maka aku akan tambahkan bagi Allah subhanallah. Sekalian, maka kita syukur banyak kesihatan yang Allah bagi. Kita syukur banyak nikmat iman yang Allah bagi. Kita syukur banyak kesempatan masa yang Allah bagi sehingga kita dapat buat amal soleh. Maka bagi orang-orang sekeliling kita yang masih buat amal soleh, atau masih lagi lakukan benda-benda yang melanggar perintah Allah, kita nasihatkan dia, kita doa pada Allah. Kita bersihkan hati kita. Jangan kita sebut yang tak baik pada orang-orang yang mungkin tak dapat buat amal soleh macam kita. Tapi kita pun tak tahu sejauh mana amal soleh kita boleh buat sampailah Allah bagi kekuatan untuk kita. Maka kita minta juga pada Allah, ya Allah, orang yang aku kenal ni dia tak buat amal soleh, ya Allah. Dia tak solat. Jadi tolonglah bagi dia hidayah sampai dia solat, ya Allah. Tolonglah bagi dia taufik sampai dia solat, sampai dia buat ibadah, ya Allah. Dan jangan sampai dia leka, ya Allah. Dia adalah orang yang aku kenal. Aku sayang pada dia, ya Allah. Macam tu. Doa pada saudara kita, doa pada jiran kita, doa pada orang kita kenal. InsyaAllah dengan kita doa kebaikan pada orang lain, Allah akan balikkan sehingga kita juga mendapat kebaikan tu jauh lebih lipat gandanya. Bukannya kita, zuriat kita, keturunan kita. Masya-Allah.
Dan antara kelebihan yang kita ada hari ini adalah nikmat hidup yang Allah masih bagi. Bila kita masih hidup, antara kelebihan yang kita dapat, pertama, kita masih diberi ruang untuk diampunkan Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita, Allah Ta'ala nak ampunkan. Apatah lagi bulan Ramadan, Allah nak lipat gandakan lagi keampunan. Allah nak lipat gandakan lagi kemaafan bagi kita atas dosa dan kesilapan kita. Jadi kita masih hidup, kita ada kesempatan untuk dibersihkan semua dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Tak lagi saat berpuasa ni, maka kita jaga puasa kita, perbuatan kita, percakapan kita semuanya supaya tidak langgar perintah Allah dan tak buat dosa, supaya puasa tadi menjadi puasa yang akan menyebabkan Allah ampuni dosa kita. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan penuh keimanan, jaga diri dia, jaga mata dia, jaga penglihatan, jaga pendengarannya, dan jaga iman dia, dan juga berharap pada Allah Ta'ala, maka Allah akan beri keampunan bagi dia. Ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa dia yang telah lalu dihapuskan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kalau saat kita berpuasa, kita atau saat kita masih hidup, kita dapat keluasan keampunan Allah. Kita juga dapat makbul doa. Maaf sekalian, waktu Ramadan ni nak banyak berdoa pada Allah. Pertama tadi nak banyak istighfar pada Allah. Yang kedua nak banyak doa pada Allah Ta'ala. Sebab apa doa ni adalah sesuatu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata pada kita, Allah Ta'ala sebut pada kita. Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah padaku, aku pasti akan mustajabkan untukmu. Allahu Akbar. Allah nak bagi mustajab doa. Tapi ramainya kadang-kadang kita terlupa nak berdoa. Ramainya orang yang hidup, dia terlupa nak berdoa pada Allah. Bila dia nak doa? Waktu dia meninggal dunia baru dia doa. Dan itu yang terjadi dalam Quran bila Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Orang yang saat hidup dia tinggalkan amal soleh. Dia tinggalkan berdoa, dia tinggalkan istighfar. Bila dia mati jemaah sekalian, Allah kata dia akan terus dan terus berdoa pada Allah. Masa tu baru dia nak doa. Apa doa dia? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kata dia pada Allah, "Ya Allah, Rabbi, Tuhanku, aku nak balik ya Allah. Jadikan aku orang-orang yang dipulangkan kehidupan di dunia supaya aku dapat hidup balik. La'alli a'mal salihan fima tarakt." Supaya aku dapat buat amal soleh yang telah pun aku tinggalkan, yang telah aku tidak usahakan waktu hidup kerana sibuknya aku dengan urusan-urusan duniaku. Allahu Akbar. Jadi jemaah dikasihi Allah Ta'ala, kita boleh masih hidup, doa kita ada peluang dimustajabkan Allah. Doalah pada anak-anak supaya anak ini menjadi anak yang soleh. Doalah pada kejiranan kita supaya jiran kita menjadi jiran yang soleh. Doalah pada diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. InsyaAllah jemaah sekalian, dengan cara itu kita mendapat kebaikan besar daripada Allah Ta'ala. Para jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala, antara yang ketiga, bila hidup apa yang kita dapat? Kita dapat beramal soleh. Allahu Akbar. Dalam Quran jemaah sekalian, kita tengok macam mana Allah Ta'ala beritahu tentang amal soleh. Allah sebut dalam surah At-Tin. Ni belum masuk surah Al-Qadar lagi, ni baru mukaddimah ni. Dalam surah At-Tin Allah Ta'ala sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kita ni dah jadikan sebaik-baik kejadian. Akal fikiran kita, dengan tangan kita, kaki kita, dengan perjalanan dalam tubuh badan kita, darah, kemudian keseimbangan tekanan, kemudian penglihatan kita, semuanya adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah, sehingga Allah sebut kita ni sebaik-baik kejadian. Masya Allah, tabarakallah. Lalu Allah kata, "Thumma radadnahu asfala safilin." Bila kamu dah dihidupkan Allah Ta'ala, diberikan nikmat yang sangat besar, kemudian nanti kamu akan semakin kehilangan, semakin akan menurun kemampuanmu. Dulu mata tajam, sekarang mata pun dah kabur. Saya pun dah kabur ni, pakai 2 spek mata dia. Dulu kuat, sekarang dah tak berapa kuat. Dulu rambut hitam, sekarang dah ada yang putih. Dulu janggutnya hitam legam, sekarang ada yang putih. Jadi dulu gigi tersusun, sekarang gigi ada yang bertabur. Ada yang dah bertabur dah gigi ni. Maksudnya ada yang dah tercabut dan sebagainya.
Dulu badan kuat, sekarang badan pun dah lemah. Dulu boleh kerja lama, sekarang tak boleh sangat. Jadi kemampuan itu akan menurun, kata Allah Ta'ala. Akan, kata orang kampung saya, deteriorate. Semakin berkurangan dan berkurangan. Kemampuan mengingat pun sama, kemampuan untuk bekerja pun sama. Ya, jadi kata Allah, kita akan semakin menurun kemampuan kita sampailah kita meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya. Jadi jemaah dikasihi Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, maknanya orang akan hidup, manusia ini dalam keadaan semakin kurang dan kurang dan kurang, tetapi ada orang yang tak kurang-kurang diri. Subhanallah. Walaupun fizikalnya kurang, tetapi dirinya semakin tidak berkurangan, semakin mulia, semakin bertambah kebaikannya, semakin Masya Allah luar biasa dia ni. Siapa dia, kata Allah Ta'ala? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Semua orang akan makin kurang, makin tak boleh nak buat macam-macam benda. Artinya kita sekarang mungkin mampu buat banyak amal, ya, tapi akan satu masa kita tak mampu buat amal. Dan kata Allah Ta'ala, orang-orang yang beruntung siapakah? Mereka, iaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman pada Allah hari kiamat. Wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh. Allahu Akbar. Berkejaran, fastabiqul khairat, berusaha, berkejar-kejar melakukan kebaikan, ya, berlumba-lumba melakukan kebajikan. Orang ni, kata Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, orang yang sentiasa berusaha mempersegerakan diri mereka buat amal soleh. Kerana di masa hidup diberi peluang oleh Allah Ta'ala, maka kata Allah, illal ladina amanu wa amilus salihat, orang semuanya dalam keadaan kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka beramal lalu bagi mereka pahala yang tidak putus-putus dari Allah. Jadi ulama mufassirin, Imam Qurtubi kata apa? Waktu kita sihat, kita buat kebaikan. Sekarang ni sihat, alhamdulillah, hari ni kita buat kebajikan, kita buat amal soleh, kita baca Quran, kita ikut majlis ilmu, kita solat sunat, kita berpuasa, kita jaga perintah-perintah Allah, kita tinggal larangan dia, kita bersedekah, kita tolong orang, Masya Allah, kita gembirakan hati orang lain, subhanallah, kita anjur orang buka puasa, kita buat banyak kebajikan, kebaikan. Lalu saat kita tidak mampu lagi melakukan kebajikan itu, ia akan menjadi pahala yang berterusan. Allahu Akbar. Jadi masa hidup, kalau orang tu rajin pergi masjid Allah, rajin pergi majlis ilmu, walaupun secara maya seperti ini, dia rajin cari ilmu dia, walaupun nanti dia dah tak mampu dah. Orang yang rajin pergi masjid Allah, dia kata para ulama antara contoh pada ayat ni, dia selalu pergi rumah Allah. Setiap waktu dia pergi semayang rumah Allah. Sampai satu masa dia ditakdirkan Allah, mungkin dia tak mampu dah jalan, tetapi pahalanya akan berjalan lagi, kerana dia tetap diberi pahala oleh Allah sebab dia istiqamah buat kebajikan amal soleh dan bersungguh-sungguh saat dia masih sihat. Lalu masa dia sakit, Allah bagi pahala yang sama buat dia. Subhanallah. Itu juga orang yang bersedekah. Pada saat dia kelapangan, iaitu banyak harta, dia bersedekah banyak, konsisten, sampai saat satu ketika dia sudah pun ditimpa musibah, ujian oleh Allah Ta'ala, hartanya berkurangan. Lalu dia infak tidak banyak seperti dulu, tapi pahalanya tetap banyak seperti sebelumnya, kerana itulah amalan kebiasaannya. Jadi kita ni jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, nak mendapat pahala yang berpanjangan, maka kita melakukan banyak amal soleh saat hidup ini. Maka 3 perkara kita dapat waktu kehidupan ini, maka remputlah peluang memperbanyakkan dia. Apatah lagi boleh dilipat gandakan Allah dalam bulan Ramadan ini kelebihan-kelebihannya. Maka banyak kita istighfar, minta ampun pada Allah. Banyak kita berdoa pada Allah. Allah akan makbulkan doa kita. Dan banyakkan kita beramal soleh. InsyaAllah Allah bagi kita kebaikan yang berpanjangan sehingga dunia sampailah. Jadi para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan teruskan kepada surah Al-Qadar. Jadi kenapa kita bincang surah Al-Qadar ni? Baik. Antaranya adalah kerana kita sangat hampir kepada waktu ini.
Jadi kita berdoa pada Allah, banyakkan berdoa. Dalam bulan Ramadan ni, jemaah sekalian, kita doa pada Allah. Apa doanya antaranya? Ya Allah, terima puasa kami. Puasa kita ni mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami melalui ibadah ini. Minta Allah ampun dosa-dosa kita. Yang ketiga juga jangan lupa minta, Ya Allah, rezekikan kami mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi kita nak ambil peringatan dari Quran dan hadiah dari Allah Ta'ala untuk kita tahu betapa besarnya nilai Lailatul Qadar kepada diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita lihat surah Al-Qadar. Kita bacakan dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik, maksudnya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadr itu? Malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi syahr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Masya Allah. Barakallah, benarlah firman Allah Ta'ala yang Maha Agung. Baik. Sudah Mas Glenn? Oh, ada yang tanya, Ustaz, huraikan slogan di dinding. It always seems impossible until it is done. Okey. Masya Allah, dia tanya soalan. Ini kata-kata semangat. Allahu Akbar. Biasalah pengurusan di tahfiz ni dia letak macam-macam kata-kata. Banyaknya Quran, tapi kadang-kadang tu di bilik mesyuarat dia letak ni bahasa orang kampung lah. Sentiasa sesuatu tu nampak mustahil sampailah kita melaksanakannya. Ya, betul. Ya. Jangan rasa mustahil dengan perkara yang Allah akan berikan. Insya-Allah, jika niatnya kerana Allah, jika niatnya kerana Allah, niatnya kerana kebaikan nak disampaikan, insya-Allah Allah akan permudahkan. Jadi sentiasa sesuatu tu mungkin bagi manusia nampak macam mustahil, tetapi bila kita lakukan dengan kekuatan Allah Ta'ala, dia boleh dilaksanakan dengan sempurna. Contohnya macam para jemaah yang sembahyang tarawih, kan? Nak sembahyang 20 ni sebenarnya mula-mula masa buka puasa tu rasa mustahil dah. Buka puasa makan perut dah kenyang tu, Allah, rasa mustahil nak solat 20 ni. Contohlah kan. Tapi bila sampai masjid, jalan juga. Sembahyang juga lillahi ta'ala. Boleh saya selesai 20 rakaat. Masya Allah. Jadi kekuatan untuk beramal bukan datang dari kita, tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi minta kepada Allah supaya kita dapat beramal soleh dengan istiqamah, dan semoga Allah sempurnakan amal soleh kita dan diberi kekuatan untuk kita, diberi ilmu kepada kita, insya-Allah. Baik. Kita balik pada surah Al-Qadar tadi. Dalam surah ini kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan khabaran kepada kita tentang bagaimana Allah menurunkan sebuah kitabnya yang mulia, iaitulah Al-Quran Karim, pada malam yang penuh kemuliaan, namanya Lailatul Qadar. Baik. Iaitu yang disebut sebagai malam yang penuh keberkatan. Seperti juga yang Allah Ta'ala khabarkan
di dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang ketiga. Cuba baca surah Ad-Dukhan ayat ketiga apa dia? Tak perlu buka Quran pun tak apa. Cuba baca. Saya tanya pelajar-pelajar saya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Allah, sesungguhnya kami yang maha berkuasa, yang penuh kekuasaan, penuh kehebatan, menurunkan Allah Ta'ala sampai sebut pun Al-Quran, Al-Hu saja. Kata para ulama itu sudah menunjukkan kemuliaan Quran, keagungannya. Bila Allah sebut sesuatu yang dia turunkan dengan dirinya, artinya dia sendiri yang menurunkan Al-Quran itu, maka bila Allah sebut Hu saja, telah memadai orang tahu bahawa itu adalah Al-Quran yang sangat agung. Al-Quran yang sangat agung. Jadi seperti pada surah Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah sebut pada satu malam, Lailatin Mubarakah. Malam itu yang penuh keberkatan. Jadi malam itu penuh keberkatan. Jadi berkat ini apa maksudnya? Iaitu kalau malam itu penuh keberkatan, artinya malam yang memberi banyak faedah, keutamaan, banyak kelebihan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, iaitu yang ada malam itu dalam bulan Ramadan. Jadi jemaah sekalian, dalam satu tahun ada 365 hari. Setiapnya ada malam. Setiapnya ada malam. Maka subhanallah, dalam satu daripada semua malam dalam setahun ni, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Malam paling mulia. Malam yang penuh dengan kelebihan, penuh dengan manfaat kepada kita hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka bukan hanya turun pada malam itu, tetapi sebabkan Al-Quran turun pada bulan itu, maka bulan itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bulan ni menjadi mulia asbab turunnya Quran pada bulan tersebut. Malam itu menjadi malam yang mulia atas sebab turunnya Quran pada malam tersebut. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak kemuliaan, maka jadilah orang yang selalu melazimi membaca Al-Quran. Selalu menzalimi membaca Al-Quran. Selalu biasakan diri membacakan Quran. Selalu menghabiskan banyak masa untuk belajar Al-Quran. InsyaAllah Allah beri kemuliaan bagi diri kita. InsyaAllah dengan keberkatan Al-Quran, dengan kelebihan mukjizat Quran yang mana turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Taala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita melihat bahawa pada di sini ada satu mesej dari Allah Taala. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pada malam Lailatul Qadar, kenapa malam itu menjadi malam yang mulia? Sehingga bukan hanya beberapa ayat Allah cerita malam tu, tetapi Allah turunkan satu surah untuk menceritakan tentang keseluruhan ayat-ayat yang menceritakan tentang malam tersebut. Subhanallah. Dari ayat 1 sampailah ayat yang terakhir, ayat yang kelima, diceritakan tentang malam itu saja. Menunjukkan kemuliaan yang tinggi pada malam tersebut, kemuliaan yang tinggi kerana Quran diturunkan pada malam itu. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran iaitu sekaligus
Allah turunkan sekaligus semuanya daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baik jemaah sekalian. Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Jadi Quran ni diturun dengan 3 peringkat. Kata para ulama. Yang pertama dari Allah ke Lauh Mahfuz. Kemudian Lauh Mahfuz yang keduanya Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Kat mana Baitul Izzah ni? Dia berada di langit dunia. Ketujuh. As-sama' ad-dunya. Jadi as-sama' ad-dunya ni Allah sebut dalam beberapa tempat dalam Quran. Contohnya dalam surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-sama' ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Jadi kita pernah baca kan ayat masabih tu dari perkataan misbah, iaitu lampu. Jadi di angkasa raya yang lampu ni maksudnya dia bercahaya. Jadi planet tak bercahaya. Yang bercahaya adalah bintang. Maka ulama menyatakan kami, yakni Allah Ta'ala telah menciptakan bintang di langit dunia. Lalu langit dunia adalah langit yang berdekatan dengan kita. Belum langit yang lain lagi. Langit kedua, ketiga, langit sampai yang ketujuh pun kita tak tahu di mana. Betapa luas langit Allah Ta'ala. Maka langit dunia adalah tempat di mana turunnya Quran. Tempat itu bernama Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Wallahu Ta'ala a'lam. Kita tidak ketahui. Allah yang lebih mengetahui. Baik. Jadi kemudian diturunkan peringkat yang ketiga, dipanggil peringkat secara bertahap. Jadi bertahapnya macam mana? Iaitu sesuai dengan masa, sesuai dengan peristiwa dalam kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disampaikan dalam masa 23 tahun daripada kenabian Rasulullah SAW pada usia 40 tahun sehinggalah kewafatan Rasulullah SAW pada usia 63 tahun. Ke-23 tahun Quran diturunkan secara berperingkat yang dibawa ayat itu dan diajarkan kepada Rasulullah melalui malaikatnya yang mulia, iaitu Jibril alaihi salam. Jadi Jibril buat turun firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dalam firman ini Abdullah ibn Abbas telah menafsirkannya berdasarkan apa yang dipelajari oleh daripada Rasulullah SAW. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ia adalah peringkat yang kedua, iaitu penurunan daripada Lauh Mahfuz ke yang disebutkan dengan Baitul Izzah. Boleh faham ya? Jelas tak? Okey. Peringkat pertama. Peringkat pertama. Peringkat pertama daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Itu. Sebab itu kan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia turun ke Lauh Mahfuz, kemudian daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada orang tanya pula, Lauh Mahfuz ni macam mana Ustaz? Wallahu Ta'ala a'lam. Tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Macam tu jugalah syurga. Tak boleh nak bayang. Sesuatu yang Nabi SAW sendiri sebut tak pernah terfikir di fikiran, tak pernah terlihat di mata, tak pernah terdengar, tak pernah terfikir di fikiran manusia. Kerana sesuatu yang Allah jadikan iaitu yang disebutkan perkara-perkara gaib. Sebab itulah kita ni orang beriman beruntung. Sebab apa? Kita beriman kepada sesuatu yang tidak nampak. Iaitulah antaranya pahala yang Allah berikan. Kita beriman kepada pahala yang Allah kurniakan bagi diri kita atas amal soleh. Maka Allah hadiahkan kita dengan amal soleh itu. Kita beriman pada Allah, kita beriman pada para malaikat, pada hari kiamat. Sesuatu yang kita tak nampak, perkara yang gaib. Lalu hadiahnya juga sesuatu yang sangat-sangat lumayan.
yakni syurga yang tidak boleh dibayangkan, nikmat yang sangat luar biasa dari apa yang ada di dunia. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi jemaah dikasihi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Jadi kita akan teruskan. Jadi faham peringkat pertama tadi. Peringkat yang kedua adalah apa yang Allah sebut dalam surah Al-Qadar. Nanti kita beritahu pula peringkat ketiga ni pula di mana dalilnya, di mana Allah sebut peringkat tu secara berperingkat, dan itulah di antara dalil yang ulama ambil untuk memberitahu kita tarikh 17 Ramadan sebagai tarikh nuzul Al-Quran. Nanti kita akan sebut kejap lagi. Kita habiskan dulu surah Al-Qadar. Baik. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana dengan mengagungkan keberadaan Lailatul Qadar, maka Allah Taala mengkhususkan dengan penurunan Al-Quranul Azim padanya. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Itu merupakan Al-Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Jadi ketika malam itu Allah Ta'ala beritahu secara jelas kat sini bahawa malam itu adalah kalau orang-orang yang beribadah pada Allah, maka ia menyerupai selama lebih kurang 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Maka ditegaskan dalam kitab As-Sahihain, yakni yang sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man qama Lailatul Qadr," siapa yang bangun untuk mendirikan solat, ibadah, kiralah zikrullah, qama ini ulama lebih berat kepada maksudnya solat, ya. Tapi ibadah ke apa semuanya pada malam Lailatul imanan wa ihtisaba, penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Jadi malam Lailatul Qadar, malam yang dilipat kali gandakan pengampunan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr," itu maksudnya Allah bertanya supaya mengambil perhatian kita. Dia tanya sekali, okeylah, dah sangat penting. Tapi bila tanya dua kali bermaksud lagi-lagi penting, sangat-sangat penting. Allah bertanya, apa caranya kamu mengetahui tentang malam Lailatul Qadar itu? Maka Allah beritahu kemuliaan malam itu diberikan kepada hamba Allah, ibadah yang dilipat gandakan hasanah sehingga lebih daripada 1000 bulan. Kalaupun 1000 lah dia punya lipat kali ganda pun dah cukup banyak, tapi Allah sebut khairum, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Maksudnya bukan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan tu 83 tahun. Tak silap saya, 83 tahun 4 bulan lebih kurang. 3 tahun 4 bulan atau 3 bulan, ya. Itu tempoh ibadah. Jadi malam Lailatul Qadar ni kita dianjurkan untuk memburu malam Lailatul Qadar. Mencari peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita baca hadis tentang dia. Sehingga kan Nabi SAW bukan hanya beribadah berseorangan ketika itu, tapi Nabi juga mengejutkan isi rumahnya, anak-anak, isteri, untuk membangunkan Lailatul Qadar dengan ibadah dan amal soleh kepada Allah Ta'ala, salat-salat dan zikrullah dan sebagainya. Subhanallah. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana apa? Amalan pada malam itu, kata para ulama, jumhurnya menyatakan akan dilipat gandakan Allah Ta'ala lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau orang tu solat sunat pada malam Lailatul Qadar, maka amalan itu dilipat gandakan menjadi 1000 bulan punya amalan. Subhanallah. Jadi ini akan menggandakan atau memberkatkan umur kita. Umur kita tak panjang. Nabi, amar ummati ma baina 60 atau 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi
Bayangkan kalau para jemaah sekalian, setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar. Bayangkan. Maka jadi berapa dah umur? Jadi berkat umur tersebut. Lebih dari 80 tahun mendapat keberkatan umur, yakni diberikan amalan yang berlipat kali ganda, seakan lebih daripada 1000 bulan. Maka kalau orang tu baca Quran pada malam Lailatul Qadar, maka banyak selama itulah dia baca Quran. Tapi sayangnya kalau malam tu tengah sibuk buat kuih raya, mana 83 tahun lah, 1000 bulan lah dia buat kuih raya. Bayangkan. Macam itulah keadaannya. Maka sebab tu Lailatul Qadar 10 malam terakhir yang Nabi SAW sebut, di Ashrul Awakhir, pada 10 malam terakhir Ramadan, di situlah terletaknya Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka sebab itu cari peluang tahun ni, insya-Allah. Ya, kita diberi umur oleh Allah Taala, insya-Allah minta Allah, cari peluang dan minta pada Allah rezekikan kita mendapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Baik, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita sambung lagi ayat ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu kata Allah Taala, turunnya malaikat-malaikat, semuanya malaikat-malaikat. Dan malaikat Jibril alaihissalam, ar-ruh, yang disebut dalam Quran ar-ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Fiha, pada malam itu, bi'izni rabbihim, iaitu dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Baik. Kata para ulama, iaitu banyaknya malaikat turun pada malam tersebut kerana banyaknya keberkatan yang terdapat padanya. Jadi tempat yang dilimpahkan rahmat, dilimpahkan berkat, banyak para malaikat. Kat mana lagi? Yang banyak malaikat ni kat mana lagi? Dekat masjid dalam majlis ilmu. Masya Allah. Dan ada hadis sahih, Nabi sebut, orang-orang yang berkumpul, satu kaum yang berkumpul, disebutkan kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Allah Ta'ala, tidak ada sia-sianya orang-orang yang hadir ke rumah Allah berkumpul untuk membacakan Al-Quran, kitab Allah, dan saling berbincang sesama mereka, kecuali mereka akan dapat kelebihan. Antara kelebihan itu adalah wahafathumul malaikah. Malaikat itu akan turun, akan duduk bersama mereka dan akan berdoa pada Allah kebaikan dan keampunan bagi mereka. Subhanallah. Jadi macam tu jugalah malam Lailatul Qadar, kerana malam tu penuh rahmat, melimpah ruah keberkatan, maka para malaikat banyaknya turun pada malam itu, dan malaikat itu selalu turun bersamaan dengan turunnya keberkatan, sebagaimana mereka senang untuk turun pada saat Quran dibaca. Masa orang baca Quran, macam tadi hadis tadi, kita baca Quran, malaikat bersama. Maka orang-orang yang Nabi sebut, kita bulan Ramadan ni, kita usaha nak khatamkan Al-Quran kan? Alhamdulillah. Semoga Allah sampaikan kita pada khatam Quran. Macam beberapa hari lepas saya jumpa satu haji ni. Saya jumpa dia, Masya Allah. Sembang-sembang pasal Quran. Dia pun cakap pada saya, Alhamdulillah Ustaz, saya tahun ni memang sehari saya boleh khatam 3 juz. Masya Allah, terkejut saya. 3 juz saja. Hebat betul Haji boleh hafal. Boleh baca 3 juz Quran. Saya boleh khatam 3 juz Quran. 3 juz sehari. Saya pun kata, ya Allah Haji, macam mana Haji buat? Saya nak contoh Haji. Saya nak belajar macam mana nak buat. Baca 3 juz sehari. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya boleh 3 juz sehari. Macam mana buat Haji? Macam ni Ustaz, petang Ustaz pergi bazar Ramadan, beli jus tembikai, jus mangga, dan belilah jus apa yang lain. Jadi dapatlah 3 jus. Masa buka puasa tu dapat 3 jus. Saya kata pandai juga Haji. Bagus juga macam tu. Bukan itu jus yang minum, kan? Bukan jus yang bacaan Quran. La ilaha illallah. Dia bersendegurau lah, tak ada masalah,
Tapi sekurang-kurangnya sehari dapatlah kita khatam 1 juzuk, alhamdulillah. Tapi ada orang kata, Ustaz, saya baca perlahan Ustaz. Nak khatam 1 juzuk pun ya Allah berjam-jam. Berjam tu jam-jam. Jadi tak apalah tuan rahmat taala, bacalah semampu yang kita boleh. Yang utamanya kita buat semampu yang kita boleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan juga orang tu baca bukan kerana Allah. Tujuannya nak khatam, tapi dia lupa niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkejaran nak khatamkan. Jadi kenapa? Di antara asbab satu ibadah itu tidak menjadi berterusan adalah kerana kita salah niat daripada awal. Ini kata guru saya, guru kami ketika belajar di Yaman dahulu, dia kata antara sebab kenapa ibadah tak boleh konsisten, tak boleh berterusan, kerana kita tidak betulkan niat di awal kita buat ibadah tu. Jemaah sekalian. Jadi masa kita baca Quran, niatkan, ya Allah, aku baca Quran untuk cari redha-Mu ya Allah. Untuk dapat pahala daripada-Mu ya Allah. Supaya aku jadi orang-orang yang Kau kasihi ya Allah. Jadi bila dah dapat peluang baca Quran, syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadilah maknanya pada saat itu niatkan selalu semua ibadah kita. Ibadah solat sunat kita, ibadah tahajud kita, ibadah puasa kita, bahkan niatkan selalu betulkan kerana Allah puasa ni. Maka insya-Allah ibadah tu akan jadi ada kekuatan dari Allah untuk kita istiqamah pada waktu tu. Macam sekarang tengah dengar kuliah kan, minta pada Allah, ya Allah, ya aku niat dengar kuliah ni kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana ustaz. Tak ada apa ustaz pun tak ada apa. Jadi saya pun kena betulkan niat, insya-Allah. Ya. Jadi kita betul sama-sama niat kerana Allah, insya-Allah Allah bagi kekuatan untuk istiqamah ibadah. Itu antara kunci bagaimana nak istiqamah ibadah. Baik. Iaitu yang seterusnya. Bagaimana malaikat ini juga, selain itu malaikat mengelilingi halaqah zikir, yakni majlis ilmu, dan meletakkan sayap mereka bagi pencari ilmu dengan penuh kejujuran sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Ini ada sebagian hadis yang menyebutkan tentang hal ni. Ala kulli hal, boleh kita tahu bahawa malaikat akan duduk bersama orang-orang yang buat amal soleh, yang membaca Quran dan berada dalam majlis ilmu. Sambung tadi. Malaikat yang sebut tadi kata dia turun saat Quran dibacakan, ya. Masya-Allah tabarakallah, antaranya Allah Taala bagi orang yang tak sempat nak baca banyak Quran. Dia ni baca yatara'ra, iaitu tersentak-sentak bacaan dia. Tersilap-silap, tapi dia usaha juga baca. Maka ini kata Nabi, dia mendapat 2 kali ganda pahala. Pahalanya mendapat 2 kali lipat. Subhanallah, banyak pahala dia. Kerana dia berusaha baca Quran. Pertama sebab dia baca Quran dengan usaha. Keduanya kerana dia berterusan membaca Quran, istiqamah. Maka orang yang dah mahir Quran, apa dia dapat? Adakah pahalanya berkurangan? Sebenarnya tak juga. Pahalanya banyak juga. Orang yang dah mahir baca Quran. Tapi dia mendapat satu kelebihan lagi. Apa kelebihannya kata Nabi SAW? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratin kiramil barara. Siapa yang mahir dengan Quran, mahir baca dia, mahir hafal dia, mahir tentang Quran itu, maka akan bersamanya malaikat-malaikat. Allahu Akbar. Ya, orang yang mahir Quran ni ada malaikat bersama dia, berdoa kebaikan bagi dia. Dia minta kepada Allah keampunan, minta kepada Allah rahmat untuknya, subhanallah. Dan malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan melanggar perintah-perintah Allah atas apa yang Allah perintahkan bagi mereka. Itulah arahannya, mereka sentiasa akan taat, tidak akan pernah melanggar. Maka doa mereka juga adalah mustajab. Maka subhanallah jemaah sekalian, sebab tu malam Lailatul Qadar, malam yang sangat penuh kebaikan. Bukannya mendapat keampunan, tetapi bersamanya ada malaikat yang mendoakan kelebihan bagi orang-orang yang bangun beramal solat, berzikir pada malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Baik. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi, biizni rabbihim min kulli am. Allah turun, malaikat ni turun
dengan banyaknya dengan izin Allah dan untuk mengaturkan segala urusan. Baik, jemaah sekalian. Malaikat yang turun ni berapa banyak pada malam Lailatul Qadar? Ada sebagian ulama menyatakan sebagaimana didengari daripada para sahabat bahawa seperti mana pasir yang ada di muka bumi Allah. Boleh hitung nak jemaah sekalian, tak boleh nak kira. Begitulah banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama kata, cuba bayangkan kalau semua pasir ni diangkat ke langit. Semua pasir di dunia ni diangkat ke langit. Lalu diturunkan, dilepaskan. Bayangkan tidak ada satu peruang melainkan dipenuhi dengan pasir ini. Itulah banyaknya malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Sebab tu jemaah sekalian, dia cari rebut peluang ni pada tahun ni, insya-Allah, kerana kita tidak tahu adakah tahun ini merupakan tahun terakhir Ramadan kita. Wallahu a'lam. Jadi jemaah dikasihi Allah Taala. Min kulli amr maksudnya apa? Imam Mujahid menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar ini adalah malam kesejahteraan untuk mengatur semua urusan. Iaitu kata Sa'id bin Mansur juga bahawa dalam malam itu artinya malam-malam yang mana bertukarnya senarai nama-nama ahli syurga kepada ahli neraka kepada ahli syurga. Masya-Allah tabarakallah. Artinya apa? Malam ni kalau orang tu direzekikan Allah mendapatinya, dia akan menjadi hamba Allah yang sebenar-benar bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa? Dia akan direzekikan Allah dengan hidayah yang banyak sehingga dia jadi hamba yang sebenar-benar kepada Allah Ta'ala. Maka dia ini diletakkan di kalangan Ahlul Jannah, insya-Allah, kalau dia berubah menjadi hamba yang bertakwa dan istiqamah. Dia beristiqamah dengan kebaikannya. Maka yang seterusnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan. Aman malam itu. Malam itu juga penuh dengan kebaikan, ketenangan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan pada malam itu syaitan tidak dapat lagi melakukan kejahatan atau melancarkan gangguannya. Ini kata sebagian para mufassirin. Qatadah menyatakan bahawa malam itu urusan diputuskan, pelbagai ajal dan rezeki juga ditetapkan. Jadi sebagian ulama kata Qatadah bahawa yang tadi min kulli am tadi adalah juga ketentuan Allah kepada kita. Ajal, rezeki, bagaimana Allah menetapkannya juga pada malam Al-Qadar. Sebab itu dipanggil Al-Qadar. Qadar ni apa? Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak mendapatkannya juga dari ketentuan Allah, dan pada malam itu juga sekiranya kita mendapatinya, Allah juga akan menentukan kita sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dalam hidup kita sampailah ke ajal kita. Semoga diberi kebaikan dan keberkatan dan dijadikan kita orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, rezeki yang penuh dengan barakah, insya-Allah. Baik. Jemaah dikasihi oleh Allah Taala. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kata Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan juga pada ayat keempat. Tadi kita baca ayat 3, ni ayat keempat. Pada malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Maknanya ketentuan di malam itu. Maka beruntunglah orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, kerana sudah pasti ketentuan yang baik yang Allah akan berikan bagi dia kalau dia beribadah kerana Allah Ta'ala dengan penuh jujur dan keikhlasan kepada Allah. Maka kita jaga sama-sama niat kita ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan malam itu sampailah kepada terbitnya al-fajar. Terbitnya fajar. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Taala, sampailah pada waktu terbit fajar, maka tamatlah malam tersebut. Maka selesailah malam yang penuh keberkatan. Baik, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita fokuskan sedikit tentang Lailatul Qadar
seperti mana yang Allah Ta'ala telah kurniakan Lailatul Qadar kepada kita. Malam keberapakah Lailatul Qadar ni? Ni satu perbincangan yang kita pun tunggu-tunggu. Nak tahu bila time-nya Lailatul Qadar ni. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sengaja tidak memberitahu spesifik bilakah malam itu turun, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terdapat hadis-hadis yang menceritakan bilakah anggaran malam ini akan jatuhnya dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa malam yang dianggarkan atau dinyatakan Rasulullah SAW iaitu menjadi malam Lailatul Qadar. Tetapi kita lihat satu hadis dulu yang mana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, burulah kata Nabi. Burulah malam Lailatul Qadar itu pada bila? 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Nampak tuan-tuan dirahmati Allah Taala. Maknanya apa? Nabi suruh kita lebih tambah lagi usaha kita beribadah, terutamanya pada 10 fasa, pada fasa terakhir Ramadan itu 10 hari terakhir dalam Ramadan. Bukan semakin melemah, tapi semakin kuat. Semakin kuat beribadah. Sebab tu saya sebut tadi, ada orang kata macam mana Ustaz? 10 terakhir memang dah penat dah Ustaz. Setiap malam dah terawih. Sayangnya kalau ada orang dia terawih setiap malam. 10 terakhir dia bukan pergi bulu Lailatul Qadar, dia pergi buru pula Lailatul Qamdar. Hari-hari dia pergi Qamdar cari baju raya. Jadi kerugian. Dia cari benda yang sekadar yang mana sebenarnya dia terlepas dari kelebihan yang besar yang patut dia dapat pada 10 yang terakhir. Jadi sebab itulah 10 malam terakhir kata Nabi, iltamisuha. Lebih kuatkan semangatmu, carilah, berusahalah sampailah kamu mendapatnya insya-Allah pada fil ashril awakhir. Pada yang orang baru bangi buru jekyll. Yalah tu, tepi jekyll. Situ lagi banyak tempat hujung raya. Yalah saya pun teringat lama dah tak pergi bangi insya-Allah tabarakallah. Ya. Lailatul jekyll pun boleh lah tuan-tuan. Tapi harap-harap kita yang dah ada ilmu ni, kita tak adalah sibukkan diri kita pada 10 terakhir tu untuk urusan-urusan raya. Kalau jemaah sekalian ada kesempatan, buatlah awal sikit persiapan raya tu, kan? Persiapan raya tu biarlah awal sikit. Bukan orang kata apa, kadang orang kata tak raya lagi dah bersiap-siap. Bukan, sebenarnya ada strateginya juga. Bila kita bersiap awal, jadi 10 terakhir kita boleh fokus buat ibadah. Sebab Nabi sendiri suruh kita berkejar, memburu Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir. Tapi kalau 10 terakhir kita sibuk, baru nak buat kuih, baru nak buat kuih raya, baru nak buat baju raya, baru nak beli. Jadi kita akan sibuk, jadi kita akan terhanyut sehingga tidak berkesempatan kita mendapat kelebihan ini. Sebab tu ujiannya nak dapat satu yang besar, ujiannya juga besar juga di masa sekalian. Jadi siapa yang berjaya adalah mereka yang sentiasa berusaha dan berdoa pada Allah Ta'ala, dan masa yang sama mereka berikhtiar sehingga Allah merezekikan bagi mereka sesuatu yang besar seperti Lailatul Qadar. Jadi jemaah dikasihi Allah Ta'ala, pada 10 yang terakhir min Ramadan, fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Inilah satu hadis Nabi sebut pada 9 hari yang tersisa, pada 7 hari yang tersisa, dan pada 5 hari yang tersisa. Ini antara hadis yang menceritakan tentang bila berlaku malam Lailatul Qadar. Jadi pada hadis kita tahu bila, iaitu malam yang Nabi anggarkan, iaitu antara malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Jadi salah satu dari malam tu adalah
insya-Allah malam-malam yang disebut witir, kata Nabi. Lailatul Witr, malam-malam yang witir pada fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi malam-malam itulah yang insya-Allah akan menjadi malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Jadi ini adalah pendapat yang lebih jumhur di kalangan para ulama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Sa'id dan sebagainya. Dan ada juga yang berpendapat Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Ini sebab ada satu hadis riwayat Muslim daripada Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW pun menceritakan hal itu. Tapi para jemaah sekalian, para ulama menyatakan itu di antara hadis-hadis, selain dari banyak lagi hadis sahih menceritakan itu yang utamanya adalah malam yang ganjil pada 10 malam yang terakhir. 21, malam ke-23, malam ke-25, 27 dan 29. Jadi siapa yang berkesempatan maka dirikanlah malam tersebut. Niatkanlah kerana Allah. Bukan hanya nak dapat itu kadar saja, tapi yang utamanya nak mendapat keredaan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Taala, itulah yang utamanya, iaitu apa juga kita buat, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah permudahkan kita untuk mendapat apa yang kita inginkan, terutamanya apa yang kita inginkan itu adalah sesuatu benda yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu antara yang disebutkan malam-malam Lailatul Qadar yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh diusahakan. Maka bukanlah bermaksud malam ni malam 21. Jom kita sembahyang tarawih, sembahyang witir, kita sembahyang tahajud, semua beribadah. Malam 22, hari ni tak ada, tak payahlah ibadah. Dia pun lepak je kan, tak payah sembahyang tarawih, tak payah buat apa. Tak, bukan macam tu. Ya, macam mana Allah nak rezekikan ibadah kalau kita tak istiqamah dengan ibadah di waktu yang lain. Sebab tu ibadah di waktu yang barakah dia akan dapat. Ini kata guru saya juga, antara kuncinya ibadah, kita nak dapat satu ibadah tu, satu kelebihan dalam ibadah tu, antaranya Lailatul Qadar. Di antaranya juga adalah bila kita mula mengistiqamahkan diri kita dengan ibadah yang lain di waktu yang lain, maka insya-Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Contohnya tuan-tuan jemaah sekalian, biasakan istiqamah tarawih. Ya, tarawih istiqamah setiap hari daripada hari ini. Kalau hari-hari sebelum ni ada yang tertinggal tak apalah, tapi insya-Allah saya yakin jemaah daripada Masjid Hasanah ni semua hebat-hebat, insya-Allah. Semuanya insya-Allah tak tinggal, Jadi kalau ibadah tu dah biasa daripada awal, maka dari situlah Allah akan kurniakan kelebihan kepada kita sampai kita dapat mendapat rezeki ibadah pada malam yang diberkati oleh Allah Taala, iaitu Lailatul Qadar. Maka dia bermula dengan usaha kita untuk istiqamah. Insya-Allah lepas tu Allah akan berikan kemudahan untuk mendapat kelebihan saat-saat masa yang diberkati oleh Allah Taala, antaranya malam Lailatul Qadar. Baik. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pastilah waktu kita berpuasa kita akan penat, kita juga akan keletihan. Macam saya ada juga bagi tazkirah Ramadan, tazkirah waktu waktu tarawih. Tapi bila dah buat 8 baru tazkirah, sekali tu saya pergi satu tempat, dah sembahyang 8 rakaat, saya pun duduklah dekat kursi nak tazkirah. Saya baca Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Masa baca mukadimah tu, semua jemaah alam tu dah tutup mata dah. Punya khusyuk nak dengar tazkirah, semua tutup mata dah. Maknanya penat sebenarnya. Jadi saya kata, mak sekalian, saya nampak semua tutup mata ni, saya ni pun nak risau dah. Semua dah tutup mata ni. Jangan sampai saya cakap seorang dah lah. Maksudnya apa? Tapi saya faham, semua letih. Saya pun rasa juga keletihan, semua manusia. Tapi memanglah kekuatan ibadah bukan dari kekuatan kita.
kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kami dengar Ustaz. Tak apa, ini saya yakin semua jemaah ni fresh kami insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jangan risau. Baik. Jadi disebutkan tadi kekuatan ibadah bukan daripada kita tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan masa ya Allah akan berikan dalam ibadah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kekuatan kita untuk bangun, bersujud pada Allah Taala, itu semua dari Allah Taala. Sebab tu bila kita boleh buat, kita kena banyak berdoa dan bersyukur pada Allah. Lepas solat, kita istighfar, ya Allah ampunkan diriku ya Allah sebab mungkin solatku tak sempurna ya Allah. Lepas tu kita syukur pada Allah. Alhamdulillah, aku masih rezekikan untuk solat ya Allah. Ada orang kakinya pun tiba-tiba lumpuh, tak boleh solat. Tak boleh solat lagi bangun. Ada orang yang tiba-tiba koma, tak boleh nak solat. Ada orang tiba-tiba sakit kritikal, tak boleh nak solat. Ya? Tapi kita masih ada rezeki nak solat. Alhamdulillah. Kita kena syukur banyak pada Allah. Bila kita syukur pada Allah tentang ibadah yang kita buat, la'azidannakum kata Allah. In syakartum la'azidannakum. Allah akan tambahkan lagi untuk kita. Sehingga kita menjadi bertambahnya iman dan amal soleh kita. InsyaAllah. Baik. Jadi, tadi dah tahu di mana waktu-waktu antara yang Nabi sebut menjadi malam Lailatul Qadar. Seperti yang saya sebut tadi, malam-malam ganjil pada 10 yang terakhir. Bukanlah berarti malam-malam genap kita berhenti dari ibadah. Tetapi daripada kita meneruskan istiqamah dalam ibadah pada malam-malam yang genap juga akan menguatkan possibility. Itu maksudnya. Artinya akan menambahkan lagi cinta Allah Ta'ala bagi kita sehingga Allah rezekikan bagi kita Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi ibadah biar berterusan, bukan hanya memilih-milih saja waktu tetapi biarlah berterusan. Insya-Allah dengan berterusan itu Allah rezekikan kebaikan yang banyak bagi diri kita insya-Allah. Baik. Maka diteruskan. Tadi saya sebut memanglah penat tetapi tahu tak jemaah sekalian, kepenatan kita berpuasa ganjarannya luar biasa. Ganjarannya sangat banyak. Ganjarannya sangat besar. Walaupun penat, walaupun letih, tetapi tahulah daripada keletihan itu Allah akan ganjarkan kita dengan ganjaran yang sangat besar. Waktu Nabi SAW sebut, siapa yang berpuasa, Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Amalan orang yang berpuasa ni berbeza dengan semua amalan lain. Setiap amalan anak Adam ada ganjarannya yang telah ditetapkan kecuali puasa. Puasa tak ada penetapan pahala. Kerana Allah Ta'ala firman, dia berpuasa untukku, maka aku akan sendiri mengganjari pahala baginya. Artinya, boleh jadi ganjaran tu 10,000 kali ganda. 100,000 kali ganda. Wallahu'alam. Artinya, boleh jadi sangat banyak. Itulah kelebihan orang yang berpuasa. Sehingga Nabi sebut orang yang berpuasa penuh ketakwaan pada Allah, ibadahnya, keletihannya mungkin kerana Allah Ta'ala, kesusahannya dalam menempuhi puasa itu kerana Allah Ta'ala, kepenatannya dalam beribadah siang dan malam kepada Allah, maka orang yang berpuasa penuh ketakwaan ini, kata Nabi SAW, dia di akhirat akan dijemput memasuki syurga dengan satu pintu. Nama pintu itu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan syurga bagi orang-orang yang berpuasa yang penuh ketakwaan pada Allah. Baik. Para jemaah dikasihi dan dimuliakan Allah Ta'ala. Maka tadi ada hajah, tak silap saya. Dia kata macam mana kalau kita jumpa Lailatul Qadar. Masya Allah. Ni ada sebut. Ustaz, saya menyaksikan sini Lailatul Qadar. Saya masih kecil. Okey, baik. Okey, baik. Lailatul Qadar, kita sebutkan, pernah tak ada orang bertanya? Sebenarnya pernah ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu katanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku mendapat Lailatul Qadar, apa doa yang sebaiknya aku panjatkan? Nampak jemaah sekalian. Antara ibadah terbesar ketika Lailatul Qadar selain solat, selain berzikrullah, adalah doa kepada Allah. Baik. Sebelum tu saya cerita dulu, sebelum saya pergi pada hadis ni.
Ada satu hadis lagi yang lain daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW diperlihatkan Lailatul Qadar melalui mimpi pada malam ke-27 dalam bulan Ramadan. Ini ada sebahagian sahabat lah, hadis yang dalam kitab As-Sahihain. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ara ru'yakum qad tawada'at fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi kalian itu telah menjadi pada malam 7 yang terakhir. Oleh kerana itu, barang siapa yang ingin memperolehi, maka hendaklah dia mengejar pada 7 malam terakhir. Baik. Ini antara hadis-hadis lah. Tadi ini tambahan lah. Jadi ada sahabat yang dia pun malam 7 yang terakhir, artinya malam yang malam yang ke-27 lah, ya. Silap saya, betul. Okey, jadi ada yang seperti saya sebut tadi, malam-malam yang ganjil. Ada banyak hadis lah tentang malam ganjil. Yang penting ganjil 10 yang terakhir. Itu malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Manakala doa apakah yang ditanyakan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah, antara kalau yang kita jumpa malam Lailatul Qadar, kita pun tak tahu jemaah sekalian, ya, tetapi malam itu penuh ketenangan. Antara hadis yang lain sebut bahawa malam tu malam yang diberikan kata apa? Ketenangan, malam itu luar biasa. Kan Allah sebut salamun. Malam itu penuh kesejahteraan. Ya. Cahayanya tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Selepas paginya, selepas subuhnya tu, antara sebahagian ulama sebut daripada hadis Nabi, dia punya keadaan cuaca dia tak terlalu tajam cahaya matahari. Cahaya matahari tak terlalu tajam dan tak terlalu sebang. Maksudnya tak gelap sangat, tak tajam sangat. Dia tenang-tenang je. Allahu a'lam. Jadi kita pun tak dapat tahu sangat sebenarnya Lailatul Qadar ni. Cuma apa yang terjadi seperti yang dikatakan para ulama tadi, orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar, dia yang utamanya adalah dirinya semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Itu yang utama. Sebenarnya nak cari Lailatul Qadar sebab itulah. Kita nak semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab diberi keberkatan dengan doa para malaikat, dengan amal yang dilipat gandakan, maka dia menjadi semakin hampir kepada Allah. Lalu kata Sayyidah Aisyah, kalau malam itu aku direzekikan Lailatul Qadar, maka apa doa sebaik-baiknya untuk dibacakan? Lalu Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, dan hadis sahih daripada Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, doalah dengan doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nampak tuan-tuan? Cantiklah ulama kita ajar. Masa kita sembahyang tarawih, kan kita doa. Lepas habis 4 rakaat, imam akan doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Wa 'ala walidina wa jami'il muslimin wal muslimat ila akhir doa. Imam dah bacalah doa tu. Itulah doa dalam hadis Nabi yang mana Nabi ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalau jumpa malam Lailatul Qadar, maka bacakanlah doa ini, kerana pada doa itu ada sesuatu yang sangat-sangat hebat. Apa maksud doa ni? Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya kamu, afun, yang maha memaafkan, yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang sangat suka atau cinta untuk memaafkan, fa'fu anni, maka berilah kemaafan kepadaku. Baik. Dalam doa ni ada beza dalam kalimah istighfar, astaghfirullahalazim, aku mohonkan keampunan daripadamu. Yang ni pakai kalimah afu, yang ni maaf. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai ulama sebut bahawa pada malam ini Nabi mengajarkan doa ini adalah untuk memohon kemaafan dari Allah Ta'ala dengan kalimah yang sangat-sangat lembut, memohon supaya Allah menghilangkan dosa-dosa kita. Minta Allah delete semua dosa-dosa kita pada malam Lailatul Qadar.
dan itulah satu benda yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah taala berikan, iaitu daripada Lailatul Qadar ini dengan keampunan yang besar daripada Allah taala. Baik, di mana dikasih oleh Allah taala. Doa itu saya yakin jemaah sekalian telah pun ambil Quran, telah pun menghafal ataupun telah pun biasa membacanya. Allahumma innaka afuwun karim ataupun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa yang biasa yang Nabi ajarkan, bacakan pada 10 malam terakhir, insya-Allah kita amalkan supaya kalau jatuh Lailatul Qadar, maka itulah doa yang sangat besar yang Nabi ajarkan, iaitu doa yang akan mendelete atau menghapuskan insya-Allah semua dosa-dosa kita. Lalu apa yang terjadi kalau Allah ampunkan kita? Apa yang terjadi kalau kita tak ada dosa? Baik, insya-Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan hantarkan hujan yang selebat-lebatnya, iaitu rezeki yang melimpah ruah. Wa yumdidkum bi amwal. Bila kita selalu beristighfar, mohon ampun pada Allah, mohon keampunan daripadanya, Allah akan rezekikan dengan rezeki yang melimpah-limpah bagi diri kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yumdidkum bi amwal, Allah akan melipat gandakan harta benda kita, wa banin, dan anak pinak kita. Melipat gandakan keberkatannya, melipat gandakan kesihatan, melipat gandakan keselamatannya, subhanallah. Kalau kita banyak beristighfar, mohon keampunan bagi Allah, dan kita banyak Allah mengampuni dosa kita, maka kita dapat keluasan rezeki yang luar biasa. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar, dan Allah akan jadikan bagi kita taman-taman dan sungai-sungai di dunia dan di akhirat, syurga di dunia dan syurga di akhirat. Allahu akbar. Besarnya nilai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi kadang-kadang dosa itu adalah penyebab kepada rezeki kita terhalang. Dosa boleh jadi adalah penyebab kepada terhalangnya banyak nikmat dalam kehidupan kita atau banyak kelebihan yang Allah nak beri bagi diri kita. Ya, kebahagiaan terhalang kerana dosa, kesenangan terhalang kerana dosa, kemudahan dalam urusan terhalang kerana dosa. Ya, kegembiraan terhalang kerana dosa. Ya, ketenangan tak dapat kerana dosa. Maka cabut yang disebutkan dengan dinding dosa tersebut dengan mohon ampun pada Allah, maka semuanya akan meluru, akan dihujani kita dengan begitu banyaknya insya-Allah kebahagiaan, ketenangan, kesenangan dalam hidup, kemudahan dalam urusan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita meninggalkan perbuatan dosa dan kita meminta keampunan dari Allah. Sebab tu doa yang terbesar ketika malam Lailatul Qadar, sudah pasti malam tu doa dimakbulkan oleh Allah. Nabi ajar kita untuk minta ampun sebanyaknya kepada Allah supaya doa kita dihapuskan Allah Ta'ala, supaya kita menjadi orang berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sentuh yang terakhir sekali, iaitu baik, saya nak sentuh tentang peringkat yang ketiga tadi. Saya ulang daripada awal tadi kan. Quran turun dengan 3 peringkat. Peringkat pertama daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Yang kedua daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, langit dunia dalam surah Al-Qadar. Dan yang ketiga daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Untuk yang ketiga ni, daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril. Bilakah ia mula diturunkan? Itu menjadi persoalan. Jadi kita baca dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal, kita tahu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah adalah pada 10 yang terakhir Ramadan, iaitu salah satu malamnya, malam Lailatul Qadar. Itu waktu turunnya surah Quran. Tapi daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW, bilakah hari pertama diturunkan Al-Quran itu? Maka kita baca surah Al-Anfal ayat yang ke-41. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, kita baca pada penghujung ayat tu
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Allah SWT, dan tidaklah kami menurunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran, ya, pada hari pemisahan antara yang hak yang batil, itu nama Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yang mana Allah Ta'ala sebut iaitu hari bertemunya dua pasukan, hari yang bertemunya dua ketumbukan pasukan, macam tu. Dan Allah itu ke atas sesuatu yang amat mana berkuasa ke atas setiap sesuatu. Baik. Surah Anfal ayat 41 muka surat 182. Baik. Daripada ayat ini kata Allah, dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu iaitu pada hari tersebut. Pada hari tarikh itu. Tarikh itu adalah tarikh apa? Yaumal Furqani Yaumal Taqal Jam'an adalah dinyatakan para ulama berdasarkan tafsir dan sebagainya adalah hari berlakunya perang Badar Al-Kubra. Bila berlaku perang Badar Al-Kubra? Pada 17 Ramadan. Jadi kata Allah Ta'ala, Quran diturunkan tidaklah pada waktu lain kecuali pada waktu itu. Dan ini adalah satu signal dari Allah Ta'ala, bahkan dinyatakan para ulama berdasarkan ahli mufassirin, yang menyebabkan ulama berpendapat bahawa 17 Ramadan adalah tarikh diturunkan ayat yang pertama dari Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ayat yang awal tu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, sampailah ayat yang kelima. Itulah di antara ayat-ayat pertama turun dan ia berlaku pada 17 Ramadan, iaitulah pada hari yang mana setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah hari di mana berlakunya yang disebutkan dengan perang Badar Al-Kubra. Sebab tu ulama menyatakan 17 Ramadan ini adalah peringkat yang ketiga tadi. Daripada Luh Mahfuz, daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW, hari pertamanya adalah 17 Ramadan. Maka 17 Ramadan itulah di Malaysia kita sambut Nuzul Al-Quran, untuk ingat tentang bagaimana Allah menurunkan Quran, hidayah, taufik, keberkatan, kebaikan bersamanya pengutusan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita hari ini mendapat banyak kelebihan dari Allah Ta'ala, dapat nikmat iman dan Islam kerananya. Alhamdulillah. Dan semoga kita menjadi di kalangan hamba-hambanya sentiasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk akhirnya dia menyatakan bahawa untuk melihat satu hamba Allah Ta'ala yang beriman, dia benar-benar cinta kepada Allah dan benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka lihatlah bagaimana hubungannya dengan Al-Quran. Kalau hubungannya akrab dengan Quran, maka dia sebenarnya sangat cinta pada Allah dan Rasul. Tetapi kalau dia tidak akrab dengan Quran, maka sebaliknya dia hanya berkata-kata saja. Allahu Akbar. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang sangat mahir dengan Quran. Semoga kita direzekikan Allah Ta'ala menjadi para ahli Quran dan menjadikan hamba-hambanya sentiasa Allah pimpin pada siratul mustaqim. Direzeki kita mendapat Lailatul Qadar, keampunan, dan dimakbulkan doa-doa kita. Semoga kita berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tamatkan dahulu tadabbur kita pada pagi ini, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan semoga kita menjadi kalangan hamba-hambanya yang berjaya di dunia akhirat. Maka untuk akhirnya sama-sama kita berdoa pada Allah Ta'ala, dan insya-Allah semoga Allah memakbulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah.
rezekikanlah kami mendapat keampunan yang luas daripada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah zuriat kami diampunkan-Mu ya Allah. Jadikanlah pasangan kami diampuni-Mu ya Allah. Dan jadikanlah orang-orang yang kami kasih semuanya mendapat keampunan dari-Mu ya Allah. Terutama dalam Ramadan ini ya Allah. Ruginya kami kalau kami tidak diampunkan-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang beruntung sehingga kami diampunkan dosa-dosa oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikanlah kami dengan amalan-amalan soleh yang kami dapat istiqamah dalamnya ya Allah. Sehingga ibadah kami berterusan bukan hanya pada Ramadan tapi setelahnya ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa ingat kepada-Mu ya Allah dalam susah dan senang kami ya Allah. Jadikanlah daripada ujian-ujian kami ini, ada di kalangan kami yang tidak sihat ya Allah. Ada di kalangan kami yang mendapat penyakit-penyakit ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Dan jadikanlah daripada ujian-ujian ini Kau angkat darjat kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa, hamba-hamba-Mu yang mendapat keampunan, dan hamba-hamba-Mu yang berjaya di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami pada hari ini dalam bulan Ramadan penuh keberkatan ini ya Allah. Kau jadikanlah kami di kalangan hamba yang Kau kumpulkan bersama orang-orang bertakwa sehingga kami dimasukkan ke dalam jannah firdaus-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang salihin muqarrabin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari api neraka ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab kubur ya Allah. Selamatkanlah kami dari fitnah dajjal ya Allah. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah atau ujian tidak mampu kami tanggung ya Allah. Peliharalah iman kami ya Allah dan jadikanlah kami orang yang mati dalam keadaan beriman ya Allah. Matikanlah pasangan kami, zuriat kami dalam keadaan beriman ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada menjadi hamba yang lupa kepada-Mu ya Allah. Janganlah Kau jadikan tangan kami, mata kami, mulut kami orang-orang yang melakukan dosa padamu ya Allah. Janganlah Kau jadikan diri kami orang yang tidak ingat kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah segalanya nikmat dan ujian ini menjadikan kami semakin hampir kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustada'afina fi Surya fi Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna lailatul qadar. Allahumma arzuqna lailatul qadar. Allahumma arzuqna lailatul qadar ya Allah. Berilah kami rezeki ya Allah untuk bertemu lailatul qadar ya Allah. Sehingga kami mendapat keampunan daripada-Mu ya Allah, keberkatan umur, keberkatan amalan saleh, dan supaya kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik insyaallah saya kesilapan saya mohon maaf jemaah sekalian, dan berilah teguran Presiden Fakir ini. Semoga Allah berkati apa bincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Jadi jemaah sekalian, akhirnya saya kongsikan nombor telefon saya. Ya, saya akan kongsikan nombor telefon saya pada chat, ruangan chat. Jemaah sekalian boleh tengok. Saya type 011 24 28 294. Baik. Jemaah sekalian boleh kontak saya. Ada yang bertanya macam mana nak tanya soalan ke, ada yang bertanya macam mana kita nak menyumbang pada tahfiz kami Darul Hafizin, insya-Allah boleh kontak saya insya-Allah, ataupun boleh kontak pada Ustaz Wali insya-Allah. Dan jemaah sekalian dijemput juga untuk menonton TV Al-Hijrah pada hari Jumaat. Insya-Allah saya akan bersiaran di TV Al-Hijrah pada pukul 7 pagi setiap hari Jumaat ya. Sepanjang bulan Ramadan ni sebenarnya dah beberapa minggu lah saya bersiaran pada hari Jumaat sepanjang bulan Ramadan untuk program Al-Quran. InsyaAllah doakan semoga Allah permudahkan. Saya juga doakan semoga jemaah semua diberi kesihatan yang baik, diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala dan sentiasa dalam rahmat insyaAllah. Mohon doakan saya juga insyaAllah dan anak tahfiz semua insyaAllah. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.